Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu. Jadi program macam Yasin tu bila? Esok pagi ke malam? Oh, pas maghrib. Untuk apa? Oh, budak SPM. Oh, jadi budak SPM ramai-ramai esok ada? Dia sekolah menengah. Ha? Di buah masjid yang Oh. Sekolah mana tu? Semangga. Oh, jadi sini antara dia lah yang sembahyang. Buat baca Yasin lah. Oh, okey. Tak apa. Selamat. Kita berhenti di mana tuan-tuan? 9. 9 di mana? Ya, perenggan 2 akhir dah habis ke? Jadi kita akan pergi dan melihat, betul tak? Dan melihat orang yang mukmin di situ. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, dan melihat orang yang mukminin akan Tuhannya. Makna dia kita masih lagi di bawah tajuk i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni apa? Ahli sunnah wal jamaah ada kelompok yang mana yang terselamat, firqah najiyah. Nah, sebab Nabi sebut di dalam akhir zaman nanti umat di kalangan orang Islam ni akan berpecah sehingga 73 golongan. Ada ulama kata lebih lagi. 73 tu kiasan kepada banyak. Jadi macam-macam golongan ada, betul tak? Adanya Mu'tazilahnya, adanya Syiahnya, adanya Jabariyahnya, adanya Qadariyahnya, ada macam-macam firqah, ada Ismailiyahnya. Jadi satu firqah ni nama Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi kita bincang ni adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah yang sebenarnya seperti mana akidah Nabi SAW dan akidah para sahabat. Itu yang kita bincang. Sebab kita tengok sekarang banyak je golongan yang diklaim di Islam tapi akidah dia jauh pada Islam. Ada orang dia fikir di Islam tapi semayang tak wajib. Ada? Ramai je. Zikir bagus tapi semayang tak wajib. Dia Dia semayang pakai niat. Ada? Ramai je. Di kawasan kita Bagan Serai ni pun, belah Kedah pun ada ramai dia. Dia pun tak semayang pun. Malah dia kata semayang tu tak wajib. Semayang tak wajib terus. Dan dia pun hanya berzikir sahaja. La ilaha illallah. Ada di Penang banyak. Di Penang sangat banyak. Jadi golongan ni diklaim di Islam. Dan dia klaim dia betul. Mati pun tanam di buku Quran Islam. Tapi itu bukan pegangan Nabi SAW. Ada juga golongan kita semayang 5 waktu. Satu golongan kata bukan. Semayang 3 waktu ya. Sedangkan umat Islam ada berjuta, bilion. 1.6 bilion, hampir majoriti tuan-tuan pergi seluruh dunia memang masjid semayang 5 waktu. Betul tak? Seluruh dunia. Nak gaya dalil memang banyaklah. As-salawatul khams, dalam hadis banyak sebut semayang 5 waktu sampai jadi ijma' di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada golongan kata semayang bukan 2 bukan 5, 3. Tapi dia rasa dia betul. Nampak tak? Tadi langsung tak semayang. Yang ni dia kurang pula waktu jadi 3. Ada juga. Tapi dia duk rasa dia betul. Sama yang hantar semayang tu lah. Itu akidah yang memang rosak.
Ada juga golongan yang mana dia claim dia Islam, tapi dia kata apa? Orang perempuan tak wajib tutup aurat. Ada? Perempuan boleh pakai seksi boleh. Ada. Tapi dia claim dia Islam. Golongan liberal kan. Tudung tak payah pakai. Tak ada dalil katanya. Ada juga golongan yang kata apa dia Islam tapi seluruh hadis Nabi dia tolak. Ada? Mati kan seorang di Kulim tu. Sampai depa pun tak tahu nak tanam mana. Dia sebut sebelum dia mati tu pun, tapi dia claim dia Islam. Dia claim, dia mengaku dan dia mendakwa diri dia Islam. Tapi dia kata mengucap ni hanyalah asyhadu alla ilaha illallah. Bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada. Dia menafikan kalimah syahadah tu. Dahsyat tu, bukan sikit tu, dahsyat. Dia menafikan. Dia dakwa dia Islam. Dia kata mengucap hanya asyhadu alla ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah tak ada. Siapa kata Muhammadur Rasulullah, dia munafik. Dahsyat tu. Dahsyat. Dan dia juga tulis dalam blog dia, hari kiamat tidak ada. Kiamat tak ada. Kerana dia kata kalaulah Allah Ta'ala jadikan kiamat, Allah Ta'ala bodoh. Telah menciptakan langit dan bumi cantik, lepas tu hancurkan. Itu kerja bodoh dia kata. Tapi dia dakwa di Islam. Dia dakwa di Islam. Banyak lagi lah akidah dia tuan-tuan, mengarut lah. Tidak ada syurga, tidak ada neraka. Dia tak ada, dia sebut tak ada syurga, tak ada neraka. Syurga tu dia kata apabila pemimpin itu adil, baik, banyak tolong rakyat dia, syurga, rakyat dia senang. Tapi neraka ni bila pemimpin dia zalim, pemimpin dia tak kesian kat rakyat, rakyat susah, itu neraka katanya. Neraka syurga tak ada. Dia tulis dalam blog dia. Selang beberapa bulan dia mati. Ni anti hadis tuan-tuan. Golongan yang menolak hadis Nabi. Sebab tu bila orang jumpa dia, orang tanya, ni semayang macam mana? Ada nama dia, mati di Kulim. Orang tanya semayang macam mana? Bila tanya semayang macam mana, dia akan marah. Sebab dalam Quran tak sebut semayang macam kita semayang. Dalam Quran tak sebut semayang zuhur 5 waktu. Dalam Quran tak sebut detail, dia sebut umum. Dia bagi beberapa waktu kan, termasuklah 5 waktu dalam waktu tu. Dalam Quran tak sebut zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak sebut sujud 2 kali, tahiyat akhir macam mana, i'tidal macam mana, tak sebut. Sebab Quran itu lengkap secara umum. Boleh secara umum Quran tu kitabnya lengkap, tapi pendetailannya berada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bertolak Nabi. Dia berkata Nabi ni hanya sekadar postman saja. Postman ya. Postman macam mana? Nabi ni bawa Quran kepada kita sudah. Yang Nabi duk cakap tu semua tak boleh pakai. Kita pegang Quran ni. Dan dia mati setelah tu. Dan dia memperjuangkan ni, nampak Islam. Dan dia dakwa di Islam. Dia dakwa Islam, nama dia pun Islam. Pakai kopiah macam kita. Tapi akidah macam ni, kita kalau kita nak terima, macam mana nak terima akidah lagu ni? Tapi dia dakwa di Islam. Dan dia mati. Orang di Kulim pening, nak buat apa kat dia? Mati kat hospital Kulim. Nak kata Islam tu kat Facebook ke apa, kat blog dia, dia tulis merepek-repek, duk ada lagi. Video-video dia pun banyak. Malah ada yang baru ditulis beberapa bulan yang lepas, dia mati lepas tu. Mati pagi, dia pun tak tahu nak buat apa. Sampailah pukul 5 petang, semua tak mau ambil. Maka ketika itu ada beberapa orang, para pemuda kan, ada pemuda parti PAS tu. Jadi mereka duduk tengah pening, dia bertanya, dah semua tak mau ambil, tak tahu nak buat apa kan. Sampai padri mai. Padri Kristian kata, kalau orang Islam tak mau urus, kami ambil, kami urus. Tanam di perkuburan Kristian. Macam orang Kristian free. Kristian tuan-tuan kalau nak tanam mahal makan puluh ribu, keranda tu ribu-ribu harga dia. Jadi para pemuda PAS ni pun pergi tanya mufti Kedah. Mufti Kedah kata ambil lah, uruslah. Sebab nak jaga agama. Mereka pun ambil, petang pun dia ambil, pukul 5 petang pun dia ambil. Lepas mufti kata tu, mufti Kedah kata, Datuk baru dia buka sekarang ni. Sebelum tu, dia kata tak apalah, ambil lah. Kalau kita tak ambil, busuk nama Islam, betul tak? Kalau lah Kristian, padri tu ambil, padri tu India kata silap, Kristian. Kalau dia ambil, dia pergi tanam dekat perkuburan Kristian, akan masuk surat khabar orang Islam telah mengabaikan jenazah sekian dan sekian, betul tak? Sehingga Kristian menanam di perkuburan Kristian, nama Islam jadi kotor, nama Islam menjadi buruk kerana peristiwa ni. Disebabkan nak jaga nama Islam, ambil jugalah.
Ambil tapi semayang tak amai, sekadar melepaskan fardu kifayah Ambil, bagi mandi, semayang, yang semayang pun tak ramai, dan kubur dia berada di jalan Kelang Lama Kulim. Tu lalu kan, pasal ada masjid belah kiri tu, masjid Jalan Kelang Lama, di situlah kubur. Itulah hamba Allah tu. Tapi disebut macam tu. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, banyak sekarang ni orang yang dakwah Islam, dakwah dia betul, akidah dia memang raut Tu yang kita bincang ni, yang saya sebut ni, melihat Allah ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah Nabi dan para sahabat. Boleh lah. Inilah akidah, dipanggil akidah yang benar. Ahli sunnah maksudnya yang pegang pada sunnah Nabi. Sunnah ni apa? Perkataan Nabi, pengakuan Nabi, dan perbuatan Nabi. Wal jamaah, jamaah apa? Jamaah merujuk kepada majoriti sahabat Nabi dan merujuk kepada majoriti umat Islam. Sampai hari ini dah hampir 1500 tahun Islam, ahli sunnah adalah majoriti orang Islam. Tuan-tuan pergi seluruh dunia ni, kebanyakan tempat di dunia ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab umat Nabi SAW, Allah Ta'ala jamin, kalau dia betul, dia akan menjadi pegangan majoriti. Itu jaminan Nabi. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku takkan berhimpun dalam kesesatan. Itu jaminan bagi umat Nabi SAW. Makna dia kalau ada golongan tapi dia minoriti. Kat dunia ni dia ada sikit je. Selain pada ahli sunnah semua sikit. Semua sikit. Baik liberalnya, baik syiahnya, baik qadariyahnya, baik jabriyahnya, baik ibadiyahnya, baik khawarijnya. Ada, tapi jumlah dia sangat sikit. Masjid dia sangat sikit. Nak dibanding dengan umat Islam semua. Sebab tu bila ajaran itu minoriti, itu menunjukkan dia tak betul. Itu je, simple. Tak payah kita nak fikir sana, fikir sini kalau kita tak sampai ilmu. Betul tak? Kadang kita tak banyak baca hadis, tak banyak baca Quran, tak banyak baca tafsir. Kita nak fikir-fikir tentang akidah-akidah yang sesat. Kita tak mampu faham kerana kelemahan kita. Ulama faham, betul tak? Ulama-ulama faham. Jadi pendek kata, mudah untuk kita kenal. Kalau orang adalah ajak tuan-tuan masuk mana-mana ajaran, kita tengok ajaran ni tak dikenali, pelik daripada majoriti umat Islam seluruh dunia. Itu tanda dia sesat. Boleh tuan-tuan? Jangan silap, ada orang kadang-kadang dia dapat ajaran pelik-pelik, hebatlah ajaran ni, betul tak? No. Bila ajaran tu pelik, lain pada orang, itu tanda dia sesat. Dalam surah Allah Ta'ala sebut, dalam surah An-Nisa, wa may yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda. Siapa yang menentang Rasul, yang ni menolak hadis Nabi hadis Nabi tak mau, perkataan Nabi tak mau, pengakuan Nabi tak mau, perbuatan Nabi dia tolak. Dia tak mau terima hadis Nabi, tolak hadis. Ataupun dia ambil yang mana sedap dengan dia tolak mana yang dia tak suka. Siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah diterangkan padanya petunjuk, orang dah jelas dah tentang hadis, dia tolak. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia memilih jalan selain daripada jalan majoriti orang beriman. Nampak tuan-tuan? Bila dia mengikut jalan dia ambil jalan yang bukan jalan majoriti orang beriman. Tengok seluruh dunia tuan-tuan, ahli sunnah majoriti, tiba-tiba dia nak ikut jalan selain pada ahli sunnah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, pilih jalan yang lain daripada jalan-jalan orang yang beriman. Kata Allah, nuwallihi ma tawallah, kami akan angkat dia dalam kesesatan. Dia sesat tapi dapat jawatan, dia sesat dapat nama, orang kenal dia, betul tak? Dia diangkat di dalam kesesatan dan kebodohannya, dia angkat. Wa nuslihi jahannam, tapi mati nanti masuk neraka jahannam. Itu penting tu mengaji. Tapi saya bagi tuan-tuan, itu tak mudah. Lain pada orang bukan tanda betul tanda dia sesat. Baik tuan-tuan, kita tengok ini antara akidah ahli sunnah. Nak habis dah pun, nanti kita akan masuk bab setelah ni. Baik, antara akidah ahli sunnah lagi, akidah yang benar yang dipegang adalah, dan melihat orang yang mukminin akan Tuhannya, yakni saya, tuan-tuan, dan seluruh orang yang beriman yang masuk syurga akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut. Gitu. Pertama dalam Quran sebut, surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idin nadhirah. Orang-orang yang beriman ni, ahli syurga, muka bercahaya, berseri-seri, nadhirah, ila rabbiha nadhirah, melihat Tuhannya. Jelas? Surah Al-Qiyamah.
Ayat yang apa? Dalam hadis banyak. Hadis sahih. Nabi sebut innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu semua akan melihat Tuhan kamu dengan mata kepala. Kama tarawna hadzal qamar. Seperti mana hampa tengok bulan purnama ni. Waktu ni malam bulan purnama. Malam terang bulan purnama. Nabi sebut kita semua akan melihat Allah dalam syurga nanti seperti mana kita melihat bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatih. Kita tak berasak-asak nak melihat. Macam kita lah kalau ada datang apa, contohnya Perdana Menteri mai sini. Kalau orang nak tengok kan kita berasak-asak, betul tak kan? Nak salam dia, nak tengok dia, betul tak? Jumpa dia. Tengok Allah tak perlu berasak-asak. Tak perlu nak bergelut tuan-tuan. Tak perlu tolak menolak. Seperti mana kita melihat bulan pada malam ni. Kalau malam ni bulan mengambang, saya duduk masjid tinggi, saya nampak. Tuan-tuan duduk di Tebuk Matau, tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan duduk rumah tuan-tuan nampak. Duduk belakang rumah tuan-tuan nampak. Semua pakat nampak. Duduk rumah masing-masing. Betul tak? Tak kalau kita punya ada adik-beradik duduk bagan serai ke, Paik Buntang ke, duduk belah mana-mana ke, semua pakat nampak. Syurga tu dia ada 7 tingkat. Betul tak? Besar sebesar-besarnya. Tak perlu nak berasak-asak tuan-tuan nak melihat Allah. Semua pakat tengok. Itu makna dia. Boleh lah. Dalam Quran sebut je lah. Dalam hadis sebut je lah. Itu nama ahli sunnah. Kita pegang Quran. Zahir Quran jelas kita pegang. Dan kita pegang hadis Nabi yang sahih. Tapi di sana ada tak golongan yang menolak? Ada. Antaranya Mu'tazilah. Tolak. Yang kedua Syiah. Syiah juga tolak. Yang ketiga Jahmiyah. 3. Ada ramai kita tak? Bisa sebut 3. Jadi masa saya mengaji di universiti tu, saya punya pensyarah tu dia ke arah Syiah lah tuan-tuan. Dia tak mengaku. Tapi kita tengok ada PhD akidah. Tapi itulah, PhD ni bukanlah dia kuasai semua bidang. Dia PhD, tuan-tuan nak dapat PhD ni, dia hanya fokus pada satu bidang dan dia buat kajian mendalam. Nah, dia dapatlah PhD. Jadi tapi akidah dia macam ke arah Syiah lah. Saya ingat masa saya mengaji dengan dia dulu, saya hormat dia lah sebab walaupun dia nampak peribadi dia memang akidah dia Syiah lah tuan-tuan. Tapi saya sebagai anak murid, saya kena hormat dia lah. Betul tak kan? Dia guru, tetap hormat. Walaupun dalam kelas tu yang mana merepek tu kita tak terima lah. Hak yang ngajak bagus kita terima. Hak Syiah tu memang kita tolak belakang lah, lempak belakang. Ini bukan Syiah kampung tuan-tuan. Kadang-kadang di kampung pun kita jumpa Syiah kampung ni merapu tuan-tuan. Sembang-sembang kita tak boleh jawab, tepuk meja. Betul tak kan? Ini tak kerti apa. Saya beberapa kali jumpa kalau jenis Syiah kampung ni mengarut ya, tak ada apa pun. Kita jumpa Syiah yang ada PhD senang. Yang educated kita boleh bincang dengan dia. Boleh berhujah. Dia keluar Quran, kitab mana? Hadis, kitab mana? Kalau kata pemahaman lagu mana? Kitab mana? Kalau guna istinbat hukum, qawaidul apa? Usulul hadis, usul tafsir, mana kitab yang pegang? Ulama mana sebut? Kita boleh bincang. Tapi kalau hak jenis ikut-ikut hak jalanan ni dia tak reti. Kita bagi hujah jelas, dia mengamuk, kita tepuk meja. Susah tuan-tuan. Nak bincang. Ini tu salah layan, buang masa. Baik, jadi tuan-tuan, antaranya dia sebut, saya hormat dia, saya tak boleh sebut nama dia, tapi daripada Terengganu tuan-tuan. Saya ingat ada lagi dia. Sebab dia lantikan, bila tuan-tuan tahulah bila lantikan tetap dalam kerajaan kita kan tak boleh buang, betul tak? Selagi mana tak ada kesalahan yang jelas, dan dia pun bagus kerja. Jadi dia mengajak dalam dewan kuliah tu, ramai budak ngajak akidah. Dan dia bagi tahu. Saya ingat lagi sampai hari ni banyak benda yang dia ajak pelik-pelik tu saya ingat lah tuan-tuan. Pelik pada orang kan. Tapi disebabkan dia bersyarah, kita boleh bincang lah. Orang yang ada ilmu kita boleh bincang. Jangan bincang orang yang kita nampak diikut ajaran apa pun tuan-tuan. Jabariyah, Qadariyah, ajaran apa pelik-pelik. Saya pesan kat tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan jumpa ada orang kata semayang ni tak wajib niat je. Ada orang kata kita tak boleh pegang hadis Nabi. Ada orang kata sahabat ni kafir, isi Nabi ni jahat. Akidah yang sesat-sesat ni, saya beritahu tuan-tuan. First, tuan-tuan tengok orang yang bercakap tu dulu. Boleh ha? Kalau kita tengok pun tak ketuan hala. Betul tak kan? Hidup pun tak ketuan hala. Muka pun tak nampak seri seorang ustaz. Kan muka kadang ada seri sikit. Betul tak? Cik Imam Pak Ibrahim, kita nampak ada sikit aura imam tu. Betul tak? Ada aura tu. Betul. Kalau kita tengok muka pun serabai yang nampak. Macam tak terus je hidup. Lepas tu kita tengok mengaji mana? Kau dah ada kau mengaji pondok 2-3 tahun kah? Betul tak? Pondok 5-6 tahun kah? Pondok tak mengaji. Dulu sekolah setakat mana? Ijazah pun tak ambil. Betul tak kan? Ngaji agama, kita tengok kelayakan agama pun tak ada. Tiba-tiba sembang apa?
kebanyakan orang yang ikut ajaran sesat dan dia tidak ada background agama, dia memang tak ada ilmu, dia ada semangat. Tahu semangat? Sembang tak mau kalah, semangat. Tapi dia punya merepek, tak boleh buat bincang, merepek sungguh. Kalau kita tengok dia background agama pun tak ada, tengok pun macam orang yang tak beragama, tuan-tuan tak payah buat kita tak perlu kalut tuan-tuan. Kita tak perlu cemas lah. Baby kat dia. Betul tak? Baby kat dia sudah. Tak perlu kita nak marah dia ke apa ke, baby kat dia. Janganlah pula yang sedihnya dah tengok lagu tu pi ikut. Betul tak? Lah, hang tengoklah dia lagu mana. Macam dulu ada orang mengaku jadi rasul kan. Taubatlah dia. Dia mengaku jadi rasul, dia masuk mahkamah lawan dengan Jabatan Agama Islam Selangor tu. Pengikut dia profesor, doktor. Pengikut dia datuk-datuk Tan Sri. Tak ada masalah sekat lawan dengan Jais, belakang dia orang hebat-hebat. Tapi dia bila dia keluar tu, masa dalam mahkamah kemudian dia perehas keluar. Kat luar tu isap okok. Rasul isap okok. Kalau kita tengok pun macam mana. Pengikut dia tak masuk. Saya tak nak sebut nama dia sebab dia taubat dah. Dia letak jawatan dah. Dia dah buat video, saya dengan ini telah meletakkan jawatan sebagai Rasul Melayu. Ada video dia. Tak payah letak jawatan, tak ada siapa lentik pun, betul tak? Tapi ada video dia telah meletakkan jawatan dan dia taubat. Sebab apa? Sebab dia nak diancam dengan tindakan penjara. Dia salah, nak dikena ancam tindakan penjara. Jadi kalau tak mau penjara, bolehlah macam tu. Saya dengan ini meletakkan jawatan sebagai Rasul Melayu. Dia pun buat video, ada lagi tuan-tuan boleh tengok. Cari kat YouTube ada tuan-tuan. Jadi saya tak nak sebut nama dia sebab dia taubat lah. Ceritanya tuan-tuan, tengok background hamba Allah ni, tak ada pernah ngaji agama. Tapi macam mana pengikut dia, datuk boleh ikut, doktor boleh ikut, ni businessman ikut, belakang dia tak payah orang semua jutawan-jutawan. Bak duit tak ada hal. Saya tak tahu tuan-tuan manusia, pelik. Bila tengok pasal apa dia boleh orang ikut dia jadi rasul, dia ada beberapa alasan. Alasan yang pertama dia kata, ni alasan dia jadi rasul dan orang boleh ikut dia. Yang pertama alasan dia kata dia tidak tahu membaca dan menulis sama dengan Nabi. Nabi kan buta huruf, betul tak? Tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi kita kena tahu, kita manusia, ilmu kita melalui baca dan menulis, betul tak? Kalau kita tak boleh baca, tak boleh menulis, kita pun tak dapat ilmu. Tapi Nabi SAW, ilmu dia bukan daripada baca dan menulis. Ilmu dia daripada wahyu. Nampak tak? Jadi Nabi tak perlu membaca, tak perlu menulis, betul? Tak perlu, tak berhajat pada dia. Bukan aib bagi Nabi. Nabi ilmu dia daripada Jibril AS, daripada Allah. Wahyu daripada Allah, tak perlu baca, menulis. Kita kalau tak boleh baca, tak boleh menulis, macam mana tuan-tuan? Tapi dia kata disebabkan dia buta huruf sama dengan Nabi. Itu alasan pertama. Lepas ni orang yang tak boleh baca, tak boleh menulis, boleh mengaku lah kot. Itu yang alasan pertama. Alasan yang kedua dia kata, Nabi SAW sebelum menjadi Rasul ni, Nabi apa? Nabi bela kambing. Betul tak? Betul, umur 18 Nabi bela kambing. Malah ada riwayat sebahagian ulama sebut, seluruh Nabi sebelum menjadi Rasul, sebelum jadi Nabi ni, dilantik menjadi Nabi, memang bela kambing. Sebab kambing tuan-tuan tahulah, kita tak boleh nak timing dia. Betul tak? Kambing kita tak boleh timing dia. Sebab tu kita tak pernah tengok sarkas pakai kambing. Pernah tengok tak? Sarkas pakai kambing. Kambing main belon, kambing jalan atas tali. Kambing lompat dalam bola api tu. Tak boleh. Harimau boleh. Singa boleh. Gajah boleh. Boleh kita nak timing dia. Tapi kambing tak boleh. Tak jaya tuan-tuan cuba try timing kambing. Tak boleh tuan-tuan. Dia tak boleh timing punya kambing. Dia punya kelakuan dia memang di luar jangkaan. Betul tak? Hari ni dia okey. Kita tengok okey. Kadang-kadang sekali dia lari pergi tanah orang, dia makan habis pokok orang semua. Betul tak? Kita pantang lepas habis semua pokok orang dia sapu. Kami punya PL tu tuan-tuan, dia memang mencabar. Jadi kata dia kata, Nabi bela kambing. Saya ni sebelum jadi Rasul, saya kerja di zoo negara. Bukan sekadar kambing. Rimau, gajah, buaya semua saya bela. Alasan macam tu pun orang ikut. Itu yang masalah. Orang ni yang orang ikut ajaran sesat ni bukan pasal apa, pasal nak rasa hebat. Betul tak? Nak rasa hebat. Ikut yang bila pelik dia rasa perasan hebat. Itu yang semua pakai ikut. Bukan pasal apa. Pasal nafsu sebenarnya. Nafsu nak nampak hebat.
Baik tuan-tuan, kemudian ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Saya punya pensyarah, apa alasan dia? Saya dah sebut ahli sunnah pegang sunnah Nabi, betul tak? Yang Nabi cakap dan dalam Quran sebut. Pensyarah saya pegang, dia tolak. Dia tak pegang benda tu, dia tolak, dia tak mau. Dia pakai akal dia. Tan situ yang tak jadi ahli. Bila tolak je hadis Nabi, jadilah punah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dia tolak hadis Nabi. Tu yang dia bukan ahli sunnah. Bila tolak hadis Nabi bukan ahli sunnah. Dan bukan jamaah juga, bukan majoriti umat. Seluruh umat Islam di dunia ni majoritinya sebut kita masuk syurga akan tengok Allah. Alasan bersyarah saya lah. Ni alasan bersyarah saya lah. Dia kata, saya ingat lagi cara dia buat gaya pun saya ingat lagi. Dia kata bila kita nak, ni alasan bersyarah saya kenapa dia kata tak boleh tengok Allah. Dia kata kenapa tak boleh tengok Allah? Sebab yang pertama, bila kita nak tengok sesuatu mesti bertempat. Betul tak? Mesti bertempat. Sedangkan Allah tak bertempat. Allah Ta'ala yang menjadikan tempat dan ruang. Jadi kalau kita nak tengok satu benda mesti bertempat. Nampak? Jadi kalau kita kata Allah kita akan tengok, kita telah menempatkan Allah di suatu sudut tempat. Hujah yang pertama. Hujah yang kedua, bila nak tengok Allah mesti ada arah. Betul tak kan? Depan ke, belakang ke, kiri kanan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak diliputi oleh arah. Nampak tak? Oh, nampak kemas pakai akal tu. Tadi dia kata apa lagi? Dia kata kalau nak tengok pula sesuatu tu mesti ada jarak yang tertentu. Betul tak? Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan duduk depan saya nampak lah. Kalau tuan-tuan duduk di 1 kilometer sana, mana saya nampak? Kalau tuan-tuan duduk 2 kilometer lagi, saya tak nampak. Kalau tuan-tuan sekarang saya duduk sini, tuan-tuan duduk dekat mana? Tu parit teleyak belakang besar tu kan, mana saya nak nampak? Jauh. Mesti ada jarak. Betul tak? Jauh sangat tak nampak. Kalau tuan-tuan duduk di Kolam Bukit Merah, langsung tak nampak lah. Kemudian pula tak boleh dekat sangat. Betul tak? Kalau tuan-tuan punya dada dekat muka saya, mana saya nampak apa? Saya nampak baju Betul tak? Nampak baju tuan-tuan lah. Saya tak tahu saya nampak apa. Dia tak boleh dekat sangat, tak boleh jauh sangat. Tu hujah yang ketiga. Jadi disebabkan itulah kita tak boleh tengok Allah. Habis tu Nabi sebut, tak kira Nabi sebut pun. Itu yang dia jadi ahli punah waranah tu. Macam mana kita nak jawab? Macam ni. Kalau saya tengok tuan-tuan memang macam tu. Betul tak? Sebab tuan-tuan makhluk. Betul tak? Saya nak tengok tuan-tuan, tuan-tuan mesti bertempat. Kalau saya nak tengok tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh jauh sangat, tak boleh dekat sangat. Kalau saya nak tengok tuan-tuan, tuan-tuan mesti di satu arah. Tak boleh banyak arah. Betul tak? Mana boleh tengok Allah macam mana saya tengok tuan-tuan? Faham tak? Tengok orang macam tu lah. Kalau tengok Allah macam mana? Subhanallah. Syurga pun kita tak masuk lagi. Betul tak? Mana kita nak tahu kiri, kanan, depan, belakang, besar, kecil? Mana kita tahu? Konsep yang saya kata dekat jauh ni, konsep makhluk. Boleh lah. Jangan gunakan konsep ni untuk kita letak pada Allah. Allah mesti tak boleh jauh sangat, tak boleh dekat sangat. Ini kalau orang. Boleh tuan-tuan? Hatta kita, kalau kita pejam mata pun kita boleh tengok. Betul tak? Boleh manusia? Macam mana? Tuan-tuan waktu malam, tuan-tuan tidur. Tuan-tuan tengok macam-macam dalam mimpi. Tengok tak? Mata tuan-tuan pejam. Kita pejam mata. Boleh tak tuan-tuan bayang muka Pak Ibrahim? Boleh ke tak boleh? Imam Ibrahim. Boleh walaupun kita tak tengok deh. Kita pakai memori. Walaupun kita tak tengok deh. Betul tak? Kita boleh bayangkan rumah kita. Betul tak? Walaupun kita tak tengok. Kita pejam mata, kita boleh bayang macam mana rupa Gunung Semanggui. Betul tak? Kita boleh bayang dia dah ada memori. Walaupun tanpa tengok, tanpa arah. Macam mana tengok Allah? Tuan-tuan, ini yang silap bila tanya macam mana. Beriman sudah. Betul tak tuan-tuan? Beriman sudah. Syurga lagu mana? Mana saya nak tahu? Saya pun tak pernah masuk. Neraka lagu mana? Mana saya nak tahu? Kita beriman. Betul tak? Apatah lagi zat Allah. Itu masalah bila kita guna akal kita pada makhluk. Akal yang sama, kaedah yang sama, kita pergi letak pada Allah. Ini silap. Betul tak? Kemudian kita nak tolak hadis Nabi. Betul tak? Padahal salah kita menggunakan kaedah makhluk pada Allah. Betul tak? Jadi silaplah. Boleh tuan-tuan Seterusnya, maka adalah sekaliannya yang demikian telah datang khabarnya daripada Nabi SAW. Jadi semua ni yang kita bincang ni, melihat Allah sebelum ni, haud kan, kolam Nabi, titian sirat, syurga, neraka, bangkit hari kiamat, percaya azab kubur, qada qadar, semua ni banyak ni. Semua ni datang daripada Nabi SAW. Nabi jelaskan. Nabi jelaskan, sahabat dengar, sahabat hafal.
Kemudian dihafal lagi oleh tabi'in. Tabi'in menyampaikan pada tabi'in. Tabi'in bukukan di dalam buku hadis. Kan buku hadis? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan seterusnya, Musannaf Ibnu Syaibah. Ini semua ni tabi'in, tabi'in ataupun tabi'in. Dia pun hafal sampai dia berbuku kan. Boleh kan? Baik tuan-tuan. Minum satu batuk. Baik tuan-tuan. Daripada Nabi SAW ialah Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya ni makna dia penutup Nabi. Khatam ni penutup. Tidak ada Nabi, la nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Makna dia kalau ada orang claim dia Nabi, menipu. Siapa yang kata dia Nabi setelah Rasulullah, dia kafir. Siapa yang percaya juga kafir. Oh, dia batuk pula tuan-tuan. So berhenti kot ni. Baik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah pergi Kuala Lumpur, di Batu Cave ada satu kampung nama dia Kampung Nakhoda, Seri Gombak. Pernah pergi kot tu? Tuan-tuan pergi jalan di Batu Cave tu, dia tak jauh dengan Batu Cave, dekat kawasan Batu Cave tu, Seri Gombak. Satu kampung Melayu. Nama dia Kampung Nakhoda kan. Di situ ada satu ajaran yang kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan kagum. Dia punya syekh ustaz dia pakai serban. Pengikut dia pun ramai pakai kopiah. Macam kita. Baju Melayu, kopiah atas kepala. Macam kita. Dia punya orang perempuan tutup rapat. Tak pakai ketat-ketat. Tutup rapat, tudung pakai tutup rapat. Bila mereka buat program, asing lelaki perempuan, jaga. Kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan akan kagum tengok mereka. Tapi bila tuan-tuan sampai tempat mereka, di Kampung Nakhoda tu, tuan-tuan akan tengok ada signboard besar. Dia tulis apa? Qadiani bukan Islam. Siapa letak? Jabatan Agama Islam Selangor. Letak besar-besar dekat depan tempat dia. Qadiani bukan Islam berdasarkan fatwa sekian dan sekian. Kat depan tempat dia. Dia berbiak je depan tanda tu. Tapi kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan kagum tengok. Ajaran ni nama Qadiani. Saya dengar Qadiani tu. Qadiani. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ni sebenarnya dia adalah orang suruhan British. Macam kita dulu kan British jajah kita. Betul tak? Ni tuan-tuan tengok kolam Bukit Merah tu. Tasik Bukit Merah tu. Itu adalah tasik buatan manusia pertama di Malaysia. Yang buat dia British pada tahun bila tu, 18 sebelum merdeka lagi. Sama parit tuan-tuan besar ni. Parit belakang tu kan. Yang besar tu termasuklah yang kat Padang Lalang tu, bukan kita buat, British yang buat tu. Yang ayak masuk tu kan. Keluar belah sana tu British buat. Daripada sini panjang ni parit belakang ni, betul tak? Sampai ke mana? Bangan Serai, Kuala Kurau. Sampai ke mana? Batu Lima kan. British yang buat. Untuk apa British buat? Untuk padi lah. Penanaman padi. Itu antara usaha yang dilakukan oleh British. Tadi main tak batuk langsung, batuk pula tuan-tuan. Kita tengok jam, tak apa, 13 minit lagi. Jadi tuan-tuan, tak mana tadi tuan-tuan? Terusan tadi tuan-tuan. Mirza Ghulam Ahmad ni British yang lantik dia untuk menghalang kebangkitan rakyat India melawan British. British bayar dia, upah dia menjadi orang suruhan British.
Dan dia bagaimana dia nak melemahkan para pejuang, betul tak? Kau orang berjuang nak halau penjajah ni, betul tak? Mana boleh biar penjajah. Kita tak nafikan British dia main negara kita, dia buat berapa apa macam apa rel kereta api banyak British buat, penjara British buat, betul tak? Museum yang pertama di Malaysia tu Taiping, museum Taiping depan penjara tu museum yang pertama pada tahun 1883 kot. Lama museum tu. Penjara Taiping pun antara penjara yang tertua di Malaysia. British buat. Bagus, tan sudut tu okey lah. Tapi dia bunuh kita punya tok wan kita dulu. Hasil bumi dia rampas semua kat dia. Nampak tak? Yang dia buat pembangunan ni bukan saja buat semua untuk keuntungan dia, betul tak? Untuk padi ke, kereta api ni semua untuk dia senang nak sapu kita punya hasil bumi. Baik, ceritanya bila rakyat India lawan British ni lah banyak pada Mirza Ghulam Ahmad ni nak melemahkan perjuangan rakyat India ni dengan dia mengaku jadi Nabi. Jadi ramai orang ikut. Bila orang ikut, orang jadi taksub. Dan dia suruh taat pada British. Jangan lawan British. Itu British punya cara. Yang sedihnya, disebabkan British ada kuasa, jadi British tolong penyebaran Qadiani ni. Sebab tu Qadiani sekarang ni di seluruh dunia, kalau tak silap saya, mereka kata mereka hampir 200 juta ramai. Syiah pun sebut katanya Syiah 200 juta. Syiah claim lah. Tapi ikut kiraan tak sampai pun. Qadiani pun claim lebih kurang tu. Dan kita tak boleh nafikan. Di Malaysia Qadiani ramai. Di Singapura pun ramai. Di Indonesia lagi ramai. Kita di Malaysia kita panggil Qadiani. Tapi di Singapura dia tak gelar Qadiani, dia gelar diri dia Ahmadiyah. Sama juga di Indonesia Ahmadiyah. Ramai. Johor ramai tuan-tuan. Ahmadiyah ni ramai. Malaysia ada juga panggil Ahmadiyah. Ada yang kata depa ni 60 juta. Ada yang kata 70 juta seluruh dunia. Seluruh dunia mereka ada. Tuan-tuan pergi mana-mana ada. Tapi mereka sikit lah. Kita buat orang Islam 1.6 bilion. Ahli sunnah ni tuan-tuan, secara kasarnya ahli sunnah lebih 1 bilion ahli sunnah. 1 bilion tu 1000 juta tuan-tuan. Umat Islam ada 1.6 bilion. Ahli sunnah lebih 1 bilion ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan pergilah seluruh dunia semua ahli sunnah wal jamaah. Cuma beza mazhab Hanafi. Hanafi semua ahli sunnah. Hanafi ahli sunnah. Syafi'i ahli sunnah. Hambali ahli sunnah. Maliki ahli sunnah. Jadi tuan-tuan, Qadiani memang jumlah dia kita tak boleh nafi, memang ramai. Memang puluh-puluh juta seluruh dunia. Tapi nak kata 200 juta tu macam mengarut lah. Tapi dia claim dia ramai. Pasal apa dia claim dia ramai? Supaya ahli politik takut. Betul tak kan? Apa jangan main-main. Kami tak sokong hampa kalah. Betul tak? Itu dia exaggerate. Nombor dia banyak. Betul tak kan? Macam itu ada apa? Ada Syiah Malaysia, ketua Syiah Malaysia, Matiah dia pun pedang. Dia kata apa? Katanya di Malaysia ni Syiah ada 200,000 kot dia kata. 200,000 ke? Berapa ratus ribu tau? 300,000 ke? Saya tanya SB daripada polisnya, daripada Jabatan Agama ke, betul ke? Dia berkata tak ada nak kata 10,000 pun susah. Seluruh Malaysia. Yang kalau yang ikut-ikut sonok-sonok nak nikah mut'ah tu ada lah. Bukan nak ikut pun, yang boleh nikah mut'ah dia kira syok nikah 2-3 hari kan. Jenis tu ada lah. Tapi kalau nak betul tegar ni, betul-betul Syiah tegar, mati pun tanam berdiri, tulis macam-macam kat apa? Kat kafan tu kan. Kan dia tulis macam-macam kat kafan tu. Bagi mandi pun berdiri tuan-tuan. Nak kira yang betul-betul tegar ni nak kata 10,000 pun susah. Itu kiraan sebenar. Tapi kenapa dia exaggerate? Oh kami 200, 300. Jangan buat apa-apa dengan kami tak sokong apa aja tu. Itu kunci tu. Itu yang seluruh mereka semua claim macam tu. Termasuk Ahmadiyah Qadiani, dia claim 200 juta lah, 150 juta lah, 60 juta. Bilangan dia memang puluh juta, tapi nak kata 10 juta boleh lah kot. Tapi bilangan dia ramai lah. Ahli sunnah 1 bilion lebih. Kenapa kita nak ikut benda-benda yang merepek ni? Tapi tuan-tuan, Qadiani ni claim dia betul. Kenapa Qadiani ni kita kata dia bukan Islam? Mu'tazilah sesat tapi kita kata dia Islam ni. Betul tak? Syiah sesat tapi kebanyakan Syiah kita kata dia Islam walaupun dia sesat ni. Dan malah sebahagian Syiah memang terkeluar pada Islam. Kalau Syiah tu kata sahabat semua kafir, isi Nabi kafir, yang ni boleh terkeluar Islam. Sama juga Jahmiyah, Qadariyah,
masih Islam tapi sesat. Tapi kenapa Ibadiyah Qadiani ni memang jabatan agama keluar tu dia bukan Islam. Tapi kita tak sebut pada yang lain. Betul tak? Sebab kena berhati-hati. Tentang Qadiani ni kenapa jabatan agama Islam sepakat walaupun depa macam kita. Sebiji tuan-tuan. Malah saya ada jumpa satu pakcik tu. Dia duduk sana lama. Dia kata bagi saya Qadiani ni tak sesat. Saya tak tahu lah. Tengok ni ikut Qadiani ke apa. Saya ada uzur lah. Tapi dia kata Qadiani tak sesat. Dia duduk sana lama. Sebab dia kata dia kagum tengok Qadiani. Dengan tok syekhnya, dengan orang perempuannya, dia punya image agama tu. Kalau tuan-tuan tengok Qadiani, tuan-tuan tengok, takkan nak kata sesat. Serban, jubah duk pakai. Quran pun baca, berzanji pun boleh, tahlil pun boleh, macam kita. Tapi kenapa? Malah mereka kalau mati pun tak nampak kuburan kita, tuan-tuan. Tapi kenapa jabatan agama keluar Qadiani bukan Islam? Sebab mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad memang Nabi. Tuan-tuan pergi sembang dengan mereka. Mirza Ghulam Ahmad tu lahir pada tahun 18 ke tahun 17 macam itulah. Mereka kata Mirza Ghulam Ahmad tu memang Nabi. Macam mana Rasulullah Nabi, dia pun Nabi. Mereka pegang sungguh. Nabi, Mirza Ghulam Ahmad juga Nabi. Pegang sungguh-sungguh. Malah mereka kata, tuan-tuan boleh tengok wawancara mereka dalam YouTube, TV pun dah masuk kot. Dia kata kami ni sama dengan orang Islam, sama semua. Dua aja kami berbeza. Lain sama. Tuan-tuan tak boleh beza langsung. Beza yang pertama apa? Kami mengatakan Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Ini walaupun satu perbezaan tapi terkeluar Islam nak tuan-tuan. Macam kalau kita jumpa orang lah, dia kata aku ni macam hang lah. Quran baca, hadis baca, semua sama dengan hang, tak ada beza. Semayang, puasa macam hang. Tapi bagi akulah ada Tuhan lain berselain pada Allah. Allah tu Tuhan tapi ada Tuhan lain. Nak kata Islam ke bukan Islam? No, walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, walaupun dia buat kebaikan, macam-macam kebaikan dia buat, tapi kerana etikat tu habis dia. Jangan terpengaruh dengan image tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terpengaruh dia baik, image dia baik, saya nak bagi tuan-tuan, Kristian punya pendakwah mungkin 10 kali lagi baik. Sungguh. Saya duduk di universiti dulu belajar. Pernah duduk dengan orang Cina bilik, pernah duduk dengan orang Melayu. Duduk orang Cina seronok pasal dia punya akhlak lagi baik pada orang Melayu tuan-tuan. Punya baik, lampu tak, kita nak tidur lampu dia tutup, tak bising, senyap. Duduk dengan orang Melayu pening kepala tuan-tuan. Takkan kita nak kata agama Cina, agama Buddha lagi betul daripada orang Islam. Betul tak? Orang Melayu ni semua Islam lah. Cina tu bukan Islam. Buddha kot. Tak Buddha pun Confucius macam itulah mereka ni. Takkanlah disebabkan image dia yang kita kagum kan. Tolong sapu sampah lagi. Kagum dengan image dia. Betul tak kan? Cara dia. Tapi kita ingat, manusia normal memang buat lagu tu. Betul tak? Sama ada Islam ke bukan Islam, tetap pergi ke seluruh dunia. Memang manusia normal ni jumpa orang senyum. Manusia normal ni orang susah dia tolong. Manusia normal, betul tak kan? Kerana kemanusiaan. Betul tak? Dia tak menipu, dia tak menyakiti hati orang. Ini manusia biasa, adab biasa, fitrah. Jangan kita terpedaya dengan benda tu. Boleh jadi kalau ada orang Islam yang perangai dia buruk, bukan salah Islam, salah dia. Dia tak amalkan Islam. Baik. Jadi tuan-tuan, yang pertama Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Yang kedua apa? Yang kedua ada kitab lain daripada Al-Quran. Berat tak? Kita ada Quran kan? Dia berkata Quran ni memang betul. Rasulullah tu memang Rasul. Tapi ada tambahan. Rasulullah tu Rasul. Tapi ada Rasul lagi setelah dia. Ada Rasul lagi, itu Mirza Ghulam Ahmad. Tapi dia pengaku Rasulullah Nabi. Kemudian kita ada Quran. Dia berkata Quran memang kalamullah, betul. Sama macam kita. Tapi ada lagi kalamullah lain tapi sama dengan Quran. Siapa yang tulis tu? Yang tulis tu Mirza Ghulam Ahmad. Tapi dia anggap itu wahyu daripada Allah, setara dengan Quran. Dan dia tak ikut Quran, dia ikut kitab tu. Tapi kalau tanya percaya tak pada Quran? Percaya. Percaya pada Quran? Percaya. Rupanya ada yang lain pula. Macam tadi dia sebut. Semua sama dengan kita. Kita puasa-puasa, kita semayang-semayang, kita semua sama lah tuan-tuan. Haji-haji. Tapi kuasa ada power lain lah selain pada Allah. Tapi sama dengan Allah. Allah tu Tuhan. Aku ngaku Allah tu Tuhan. Tapi sebenarnya ada lagi satu Tuhan. Ataupun sepupu pada Allah. Macam mana tuan-tuan? Lebih kurang Allah lah. Kita tak boleh terima. Ni kufur.
Jangan terpedaya. Oi, dia dah haji 10 kali. Dia tahajud tiap malam. Jangan terpedaya. Hatta orang yang bukan Islam sekalipun, dia punya ibadah, kita pun kalah. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan tengok bagaimana orang India, agama Hindu, yang di India tu kan, dia bernazar. Kalah kita nazar dia. Sanggup berpuluh kilometer ni berguling. Sanggup. Nak bersihkan dosa kan. Tengok bagaimana dia beribadah. Tu angkat kawadi tu kan. Sakit badan. Kita tak ada buat ibadah sakit badan lagu tu. Apa ada? Kira agama lain pun tuan-tuan tengok macam mana tuan-tuan baca. Kalau ada rajin baca tentang apa, Tuk Sami di mana, di Thailand. Kan di Thailand banyak pakai sami tu kan, kuning tu kan. Di Tibet tak makan daging, tak boleh kahwin, tak boleh ada kereta, tak boleh ada motor, tak boleh ada rumah, tak boleh ada account bank. Saya baca, kagum saya. Depa hidup tu, yang tuan-tuan tengok yang baju kuning tu, hidup atas orang bagi makan. Kan tu dia bagi dia keluar tu. Yang mana orang bagi, yang tu yang dia makan. Bangun pukul 4 pagi. Saya baca cerita dia, terkejut saya. Kita 4 pagi tak bangun lagi. 4 pagi bangun dah, ibadah, bertafakur. Lepas tu cuci kuih apa semua. Kita tak ada macam tu tuan-tuan. Kalau kita rasa kita dah kuat ibadah, kita kagum. Tengok kita jumpa seorang Qadiani kuat ibadah. Saya beritahu, nak banding dengan Tuk Sami, Qadiani duduk belakang lah. Langit bumi lah nak banding dengan Tuk Sami. Baca cerita bab Tuk Sami, Mong panggil kan, Mong. Di Tibet ke, di mana ke, kita baca, kita kagum. Kita motor tiap-tiap tahun tukang. Betul tak? Saya tengok motor saya main ada motor baru. Pergi mana-mana ada, betul tak kan? Pasti ada motor baru. Bosan lah motor dulu, betul tak kan? Mana boleh dah keluar motor baru. Mereka motor pun tak boleh ada. Zuhud tak zuhud tu. Sebab tu jangan terpedaya dengan ajaran sesat yang konon nampak bagus. No. Sami Buddha lagi hebat. Takkan kita nak kata Buddha betul kot. Boleh Saya habiskan kita isyak lah. Sebab tu tersesatnya Qadiani. Dan penghulunya yang mempunyai syafaat kubra, padahal segala rasul berkata mereka nafsi-nafsi. Nanti pada hari kiamat semua Nabi kata nafsi-nafsi, diriku. Waktu padang mahsyar kan, berdiri semua Nabi kata nafsi-nafsi, diriku. Kerana takut dahsyatnya hari kiamat. Tapi Rasulullah lah yang ada syafaat kubra. Syafaat kubra ni apa? Kalau bukan kerana Nabi SAW, kita manusia akan duduk selama-lamanya di padang mahsyar. Duduk diri tuan-tuan, di bawah cahaya matahari yang panas, peluh membuak-buak. Kita duduk berpuluh-puluh, mungkin beribu-ribu tahun tuan-tuan. Beribu. Kita bukan duduk duduk di padang mahsyar berdiri congok tu, bukan 2-3 hari. Berpuluh-puluh tahun, mungkin beribu tahun, mungkin puluh ribu tahun, mungkin ratus ribu tahun. Sangat panjang berdiri congok macam tu. Sampai ahli neraka kata apa? Masuk neraka je lah. Dia pun nak masuk neraka. Dia pun tak tahu neraka lagi teruk. Kerana Nabi SAW syafaat kubra, Nabi sujud. Kan kita jumpa Nabi Adam kan, minta Nabi Adam doa, tak boleh, aku pernah melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Nabi Adam, Nuh tak boleh, Ibrahim, Musa, kemudian apa? Isa, barulah Nabi Muhammad SAW. Tapi nak ceritanya, nak cari Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Adam tak boleh nak bagi syafaat. Pergi cari Nabi Nuh 1000 tahun. Cari Nabi Ibrahim 1000 tahun. Cari Nabi Musa 1000 tahun. Cari Nabi Isa 1000 tahun. Cari Nabi Muhammad 1000 tahun. Sebelum tu dah berpuluh ribu tahun dah. Nabi Muhammad sujud, minta disegerakan hisab. Baru hisab. Itulah syafaatul kubra. Kerana Rasulullah, seluruh umat Islam, yang mana ahli syurga boleh masuk syurga, yang mana ahli neraka masuk neraka. Kalau bukan kerana Nabi SAW, duduklah selama-lamanya di padang mahsyar. Boleh tak? Itu kita panggil syafaat kubra. Itu syafaatul kubra, menyegerakan hisab. Nabi Muhammad sujud, minta pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita jangan malas beramal sebab nanti lama kita nak berdiri. Okey, saya habiskan tuan-tuan. Allahumma ja'alna min ahli syafaati wa tahta liwa'i wasqina min ka'si haudi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami daripada ahli yang mendapat syafaat Nabi SAW di bawah bendera Nabi, yakni ahli syurga. Wasqina min ka'si haudi, berilah kami minum daripada telaga Nabi, yakni di syurga nanti, di pinggir syurga sallallahu alaihi wasallam. Moga selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Habis tuan-tuan, akan datang muka surat 10.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مترودا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.